Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Muhammad Fawis bin Bakri selaku pensyarah wacana akademik Bahasa Melayu. Saya daripada ISMP Ekonomi Rumah Tangga, nama diberi Muhammad Fakri bin Ramli dan bernombor kad matrik D202010134888. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan pengucapan awam saya yang bertajuk Cabaran dan usaha-usaha untuk menyatu padukan kesepaduan nasional melalui aspek media. Pemantapan kesepaduan nasional di Malaysia perlu untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan rakyat perlu mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam komunikasi harian mereka. Kepelbagaian etnik dan bangsa di Malaysia boleh menimbulkan pelbagai cabaran dari aspek pemikiran maupun praktis kehidupan. Menurut Dr. Ismail Sualman, yang dipetik daripada akhbar Sinar Harian yang bertajuk Angkara Media Sosial, sesetengah pihak yang menggunakan media sosial untuk menghangatkan unsur perkauman boleh menjejaskan usaha dalam mewujudkan keharmonian sesebuah kaum. Pada zaman pasca modernisasi yang semakin memuncak ini, berita dan isu-isu semasa akan mudah untuk tersebar secara meluas dan ini telah memberi cabaran buat negara kita, terutamanya berkenaan pengaruh media sosial yang memberi cabaran yang besar dalam mengekalkan perpaduan. Antara isu-isu yang kerap disentuh dan terpampang di akhbar maupun di media sosial ialah berkenaan dengan isu agama dan kepercayaan yang dibuat main oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan telah menyebarkan mesej yang membawa rasa kurang senang terutamanya dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana perkara ini merupakan perkara yang amat sensitif bagi semua lapisan masyarakat dan boleh menggugat kestabilan kaum di negara ini. Selain itu juga, isu lambakan berita yang tidak sahih turut menjadi antara faktor yang menyebabkan masalah dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini. Hal ini demikian kerana isu penerangan berita palsu bukanlah fenomena yang baru di dalam negara ini. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia tidak terkecuali dalam 7 negara yang mempunyai bilangan pengguna internet yang berkelajuan tinggi. Keadaan ini tentunya menyumbang kepada penyebaran berita-berita palsu dengan sangat pantas kerana ramai pengguna dalam kalangan rakyat Malaysia tidak tahu cara membezakan fakta sahih dengan berita palsu. Tambahan pula, elemen sensasi yang terdapat dalam berita palsu tersebut menarik perhatian pengguna sehingga mendorong perkongsian sesuatu maklumat. Natijahnya, perkongsian seperti ini mampu mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku kita serta mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat majmuk di negara ini. Justru itu, usaha-usaha dalam mengekalkan penyatu paduan sesuatu kaum perlu dilaksanakan bagi membendung berita-berita dan maklumat yang tidak sahih daripada terus tersebar. Antara usaha-usahanya ialah rakyat seharusnya perlu berhenti dalam menyebarkan berita palsu kerana ini hanya akan menyebabkan masyarakat lebih berpecah belah dan seterusnya mencetuskan perbalahan kaum. Tegasnya, rakyat perlu memainkan peranan dalam membantu kerajaan mengekalkan kestabilan kaum. Sebagai contoh, rakyat boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat berita-berita palsu dan maklumat yang mengandungi unsur negatif seperti berita yang menyentuh isu perkauman. Selain itu, pihak media massa perlulah memainkan peranan dan bekerjasama dalam memupuk semangat perpaduan kaum di negara ini. Misalnya, pihak media haruslah menyiarkan berita yang sahih dan bermanfaat kepada pengguna. Contohnya, berita sukan, ekonomi, berita dunia dan lain-lain agar dapat menjaga sensitiviti agama, bangsa dan kaum. Bagi mengukurkan hal ini, masyarakat perlulah bijak dalam menentukan kesahihan sesuatu berita yang disiarkan oleh pihak media dan tidak boleh terlalu taksub dengan ideologi yang bertujuan kebencian dan syak waksangka antara kaum dan budaya di negeri dan negara. Ringkasnya, pihak media massa berperanan penting dalam usaha memupuk semangat perpaduan erat dan mengekalkan keamanan yang berterusan dalam kalangan rakyat tempatan. Kesimpulannya, semua pihak perlulah menghentikan sebarang perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan kaum dalam kalangan masyarakat bilang bangsa di dalam negara ini. Perkara ini termasuklah dengan menjauhkan diri daripada mereka yang suka membuat kenyataan provokatif dan perbuatan yang boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat selain menghina agama atau kaum. Dengan itu diharapkan semua pihak perlulah berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan yang hanya akan mendatangkan implikasi dan kesan yang buruk terhadap diri sendiri. Sesuai dengan peribahasa Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Dengan itu, saya menutup ucapan saya. Sekian, terima kasih.